Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kembali dan selamat berjumpa kembali di bulan Ramadan. Hari ini kita pun dah masuk hampir-hampir orang kata apa? Pertengahan Ramadan kan. Ya, kita dah selesai orang kata dalam peringkat yang kalau 30 hari itu dah masuk yang 10 hari pertama. Dan selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di page Nadi Duit yang dikendalikan oleh Nadi Usahawan PLT. InsyaAllah kita akan berbicara dan terus berbicara tentang keusahawanan, terutama keusahawanan kecil. Kerana page ini ditubuhkan untuk memberikan informasi, input, berbagai idea, maklumat untuk pembangunan usahawan kecil. Dalam pembangunan usahawan kecil ni kita ada usahawan yang peringkat startup, orang yang baru nak memulakan usahawan yang peringkat mikro. Peringkat mikro ni maknanya dah mula, bisnesnya dah mula okey, dah mula untuk dah menjana pendapatan, dah mula nak ada pekerja-pekerja lah. Kemudian kita akan masuk pada peringkat SME. SME ni dia ada SME kecil dan juga SME medium sederhana. Biasanya dalam peringkat SME ni dia punya staff dah mula ada 10 staff, mungkin 10 staff, 20 staff, 30 staff, dan dia adalah orang kata definasi yang telah pun dibuat oleh kerajaan kita sendiri dalam bisnes atau keusahawan kita di Malaysia, untuk kita memahami dan juga menjadikan bahawa bisnes di Malaysia ini dalam keadaan bisnes yang tersusun dan teratur. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbicara tentang sebagai usahawan kecil ni apa yang perlu kita buat di masa akan datang untuk membesarkan, mengembangkan bisnes kita kan. Kita peringkat yang pertama, saya baru pergi ke program 6 hari dalam program Integrated Talent Management. Program itu program yang diiktiraf oleh pihak satu institusi di UK dan diadakan di Malaysia di bawah penjana HRDF. Apa yang kita belajar di sana ialah diambil peringkat daripada selektif kita punya kandidat dalam bidang pekerja kita, sehinggalah kita meletakkan mereka, retention mereka, mengekalkan mereka dalam kita punya syarikat dan industri. Apa yang difokuskan di situ lebih kepada melihat secara teori dan secara praktikal di dalam dunia corporate. Kita boleh faham bahawa dunia corporate ini adalah dunia yang orang kata perfect dia punya sistemnya, perfect dia punya financialnya, dan perfect dia punya susunan prosesnya. Jadi pada situ kita boleh ambil dan kita boleh sesuaikan dengan industri kecil kita, ada peringkat startup, micro dan small business ini, supaya kita boleh melihat bahawa itulah matlamat yang akhir yang kita mahu jadikan bisnes kita. Sebab apabila kita melihat pada bisnes corporate ni terlalu sempurna apa yang diceritakan. Tapi kalau kita dalam dunia keusahawanan, kita faham dunia keusahawanan ni dunia yang banyak sekatan, halangan, rintangan, cabaran, yang banyak constraint-constraintnya yang kadang-kadang kita nak tapi tak dapat kita nak laksanakan kerana ada berkaitan dengan masalah dengan kewangan yang begitu terhad, kerana akhtanya terlalu menekan usahawan kecil untuk berkembang. Begitu ada peraturan yang sentiasa berubah kan, dan banyak jugalah perkara yang kita nak fokuskan. Biasanya orang bisnes startup ni dan bisnes mikro ni dia akan fokus pada sales and marketing, kerana itulah peringkat pertama untuk menjanakan duit. Sebab apa, dengan duit, dengan profit yang kita ada nanti, bahawa kita boleh kembangkan kepada banyak perkara. Sebab dalam kita nak ngekalkan pekerja ni, tak dapat tidak, dia berkaitan juga dengan salary, dengan benefit ada pada pekerja yang pekerja cari kan. Walaupun mereka juga mencari situasi syarikat yang orang kata memberi ketenangan pada mereka bekerja, tapi pada hakikatnya juga setiap manusia tetap akan mencari upah, salary, benefit, manfaat yang ada pada mereka untuk memberikan kepuasan pada mereka untuk bekerja, dan mereka tak payah nak mikirkan tentang duit sebagainya dalam meneruskan kehidupan mereka kan. Dan yang paling mencabar, apa-apa yang paling mencabar ialah kita berada dalam kawasan pandemik. Pandemik ni maknanya dia mengubah situasi normal yang menyebabkan kita perlu memikirkan juga situasi yang baru. Yang ini juga dibincangkan dalam program yang saya hadiri. Maknanya dalam dunia korporat pun memikirkan begitu. Apabila kita tengok kan, banyak dalam dunia korporat dah mula ada membuang pekerja, sebab dunia ini dunia yang terlalu perfect, yang memang banyak pengiraannya yang terlalu detail, yang kadang-kadang kita dalam SME melihat terlalu detailnya perbincangan mereka kan, sampai kita rasakan dalam dunia SME ini lebih pada dunia hentam kromo. Sebab bagi orang SME, mereka yang memastikan operasi itu jalan dan mereka dapat profitnya untuk mereka meneruskan kehidupan dalam dunia SME. Itu berbeza. Tapi dunia corporate ni tidak boleh pandang rendah, sebab inilah dunia yang sempurna, yang kalau kita dapat menguasai semua yang ada dalam dunia corporate ini, maka kita boleh orang kata
menjadikan bisnes kita bertahan lama lah. Tapi namun begitu, dan dunia corporate mereka banyak juga cabaran-cabaran mereka. Sebab tu seorang coach menyatakan bahawa ramai SME, ramai mikro, ramai bisnes kecil dia ajar tentang dunia corporate, diberikan harapan untuk bergerak bertindak sebagai dunia corporate, sedangkan orang yang memberikan harapan itu, orang yang mengajak mereka memahami dunia corporate itu pun tidak pernah bekerja dalam dunia corporate. Jadi dia sekadar memberi harapan berdasarkan ilusi dan pandangannya sebagai pemerhati di luar. Dia tidak memberikan pandangan sebagai pemerhati di dalam. Dalam dunia corporate mungkin berbeza kan. Apa dunia corporate perfect macam mereka banyak juga perbincangan yang berkaitan dengan kemanusiaan yang ada di situ. Sebab kalau kita tengok dalam dunia corporate, mereka tidak meletakkan unsur kemanusiaan, tetapi apabila pelaksanaan dibuat, terutama kita berada situasi di Malaysia, kita melihat banyak unsur kemanusiaan yang mengganggu sistem-sistem yang ada dalam dunia corporate. Sebab tu perbincangan dibuat, kita melihat dalam orang dunia corporate banyak luahan-luahan ketidakpuasan hati mereka pada apa yang berlaku dalam dunia mereka. Itu hak mereka lah. Tapi kalau dalam kita sebagai bisnes kecil, kita kena fokus pertama, kita kena memikirkan tentang bagaimana kita nak menjadikan operasi kita. Kita punya operasi kita supaya operasi kita dalam keadaan yang lancar, dalam keadaan yang orang kata kurang kerenah, dan untuk kita siapkan bahan-bahan dan juga produk servis kita untuk kita persembahkan kepada pelanggan kita. Ini kena memikirkan. So dalam operasi ni lebih banyaklah SOP yang perlu dibuat. Peringkat pertama, tak perlu lagi ada SOP. Yang pentingnya pastikan sistem ini jalan dulu yang dengan eloknya. Kemudian baru dibina SOP. Sebab apa? Pembinaan SOP ni membelah kos, duit dan masa. Yang paling penting orang di startup ni kadang dia hentam promo je. Sebab yang penting ialah bisnes tu jalan dulu dan dapatlah profit, dapatlah sesuatu yang boleh memberikan untuk dia meneruskan kehidupan. Biasanya dalam SOP ni akan pergi ke peringkat kedua, ke peringkat ketiga. Tetapi kalau dia ajar peringkat awal, kalau nak buat tu boleh buat, tapi pastikan juga jangan terlalu fokus SOP sampai sale dan marketingnya tak dapat kan. Sebab dalam dunia kita nak duit juga kan. Kita bukan orang kata duit jatuh daripada langit, daripada kayangan kan. Itu peringkat awal lah. Tetapi pembinaan SOP, pembinaan yang berdikit-dikit lah bagi peringkat orang startup, orang mikro, supaya dia boleh menjadikan operasi dia ni dalam keadaan ada struktur dia, ada standard dia. Contohnya kalau penjual-penjual burger, kalau dia membina aturan-aturan cara letak burger, cara berapakah mayonis nak letak, semua tu dia akan menjadikan bisnes tu ada rasa sedap dia yang konsisten. Itu maksudnya begitu kan. Jadi yang benda ni akan dipertikaikan. Lain coach, lain pandangan dia, lain consultant, lain pandangan dia. Tapi pada hakikatnya begitu. Peringkat awal, siapa yang masuk startup, mikro, yang berada dalam masa mikro, fokus utama adalah sales and marketing. Tapi jangan sales marketing selamanya. Dia ada pergi peringkat-peringkat lain. Sebab tu dalam operasi, pastikan operasi berjalan dengan lancar. Dalam operasi ni banyak benda kita nak belajar kan. Dia operasi akan berkaitan dengan sales marketing. Operasi akan juga berkaitan dengan dunia bagaimana nak memastikan bahawa produk kita itu disuki oleh pelanggan. CRM-nya akan masuk, Customer Relationship Management tu akan masuk. Kemudian apabila kita membuat bisnes, kita jangan lupa bahawa kita juga terikat dengan bahagian admin, bahagian pengurusan dokumen kan. Contohnya kalau kita dah membeli barang tu kan, dokumen finance tu kan, kewangan. Kalau kita beli barang, pastikan resit-resit disimpan. Sebab apa? Apabila kita terlibat dalam bisnes dah masuk setahun, kita perlu melaporkan juga, register kita dah ada syarikat walaupun enterprise, kita juga kena melaporkan kepada LHDN dalam mengisi borang B untuk cukai pendapatan kan. So dalam cukai pendapatan itu pula kita kena belajar juga borang D ni apa, bagaimana entrepreneurship, orang terlibat dalam enterprise ni, bagaimana mereka nak mengisi borang, bagaimana mereka nak memahami apa yang terkandung dalam borang B, bagaimana mereka nak kata apa, faham sistem pencukaian asas. Itu paling penting supaya apabila kita membuat bisnes, pastikan bahawa yang paling penting kena ada syarikat dan kena ada akaun atas nama syarikat. Bukan lagi akan atas nama sendiri. Sebab dari sudut pencukaian, dari sudut orang memandang itu berbeza. Itu dari sudut kewangan. Dan asal kewangan pun kena belajar. Dan sekarang ni banyak peluang yang boleh kita dapat khusus secara percuma. Begitu juga apabila kita mula mengambil staff, kita terus kena ada ilmu memahami tentang dunia HR, Human Resource Management. Walaupun bukan besar, yang basic-basic pun cukup. Contohnya, ada staff kita kena register dengan QSP, kena dengan Perkeso kan.
Kita kena mencarum dalam SOCSO, mencarum dalam SIP, SIP-nya. Kita kena mula memikirkan untuk, kalau dekat KSP, memikirkan berapa persen untuk membayar kepada caruman majikan. Bukan caruman pekerja saja yang perlu ditolak, juga caruman majikan. Kita juga kena memikirkan tentang manfaat-manfaat pekerja dan apabila kita dah mula mengambil pekerja. Maknanya dunia HR pun kita dah mula kena belajar. Kita dah mula kena pergi melihat akta-akta dalam HR, kita kena pergi melihat prosedur-prosedur dalam HR. Kerana itu adalah sesuatu yang perlu diterokai oleh usahawan-usahawan baru. Mana usahawan baru ni jangan fokus duduk kat operasi je tau. Kita kena ada ilmu. Contohnya kita ada ilmu dari sudut admin. Admin ni bahagian pengurusan lah. Kita ada sudut ilmu bahagian HR, asas-asas pun cukup. Kita kena ada ilmu dari sudut finance, kewangan dan juga perakaunan, asas pun cukup. Kerana macam account, kita boleh pergi kepada secretary company, bayar 300 bulanan kepada mereka. Mereka akan buat account secara bulanan. Itu pun boleh dibuat. Maksudnya kita tak boleh buat semua. Sebab kita dalam bisnes kecil ni, kita yang bergerak dalam keadaan tenaga kita kan, tenaga kita dulu. Sehingga kita ada pekerja-pekerja. Lepas tu kita juga kena belajar ilmu sale marketing. Dalam sale marketing ni ilmu terlalu besar. Ilmunya berkaitan dengan periklanan di Facebook, periklanan di Instagram, periklanan di Google. Sekarang ni zaman TikTok, orang mula masuk TikTok, dan juga zaman media sosial lah, zaman WhatsApp business, dan itu semua kita kena belajar dan kena ada asas. Kalau tak boleh yang tu, bagi usaha kecil ada anak, mungkin kita tak nak memikirkan semua, biar anak pergi belajar, anak membantu dalam bisnes kita kan, ataupun husband dengan wife, ataupun ada partner, kawan-kawan yang boleh, yang klik memang bagus, boleh mereka tubuh syarikat bersama. Kalau itu elok pergi kepada PLT lah. Kita kena bincang juga apa itu enterprise, apa itu PLT, apa itu senyum berhad, dan juga kita kena pastikan bahawa kita bergerak dalam situasi yang maknanya ada orang yang menjaga operasi dalam dan juga ada orang menjaga operasi luar. Maknanya dalam dunia keusahawanan ini, hidup dalam usahawan ini dia bukan hidup memokuskan kepada operasi semata-mata lah. Banyak benda kita kena tackle sebagai usahawan ni. Usahawan ni kerja macam penat juga. Tetapi dia akan menjadi satu benda yang seronok kalau mula kita memahaminya dan mula kita mengembangkan bisnes. InsyaAllah kita jumpa lagi masa akan datang. Kita akan terus berbicara untuk kita memahami tentang konsep keusahawan ini. Dan kita akan pergi satu by satu nanti supaya kita menjadi usahawan yang tahu banyak perkara dan melaksanakannya. Yang paling penting dalam zaman pandemik ini, kita meneruskan kehidupan kita sebagai usahawan. Dan kita meneruskan kehidupan kita untuk kita menggapai impian kita dan kita menerobos citra diri. Nadi Duit sentiasa akan membantu anda. Sentiasa datanglah ke page Nadi Duit. Walaupun dah lama kita tak buat live kan, mungkin dalam 2-3 minggu, insyaAllah kita akan cuba kembali masukkan live kita. Dan supaya mudah-mudahan kita menjadi usahawan yang akan terus membangunkan diri. Dan pada satu peringkat nanti kita membangunkan juga orang lain dalam bidang yang kita ceburi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.